السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كون الأكوان ودبر الزمان، موجود أزلا وأبدا بلا كيف ولا جهة ولا مكان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم لا ريب فيه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من أحوال أهل النار. Dan sekali lagi sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla, kerana dengan limpah dan kurnia-Nya kita dapat berada di dalam Baitullah, rumah Allah, tempat yang mempunyai musyarrafah, kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah kita akan terus membaca kitab yang berjudul Madhab Imam Syafi'i yang diringkaskan dan dinamakan sebagai Mukhtasar, yang telah disusun oleh Tuan Guru kami, yaitu Imam Syekhul Islam Abdullah Al-Harari rahimahullah. Kita buka pada muka surat yang ke-51, yaitu pada kenyataan berkaitan maksiat anggota badan. Dalam bahasa Arab dinamakan ma'asil jawarih. Di antaranya adalah disebutkan maksiat hati. Di antara maksiat hati adalah riya dalam beramal kebaikan. Artinya berbuat kebaikan kerana manusia, agar dapat tujuan, agar dapat pujian dari manusia. Perbuatan riya ini dapat menghilangkan pahala kebaikan yang dilakukan. Contoh di antara maksiat, kesalahan yang sering berlaku kepada manusia, khususnya orang Islam yang baru mula hendak melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan sering diuji, yaitu dengan gangguan sifat yang dinamakan sebagai sifat ar-riya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad menyatakan, ittaqur riya fa innaha syirkun asghar. Berjaga-jagalah kamu akan riya, sesungguhnya riya itu adalah syirik yang kecil. Apa makna syirik kecil dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Yaitu ianya menghapuskan pahala amalan kebaikan kita. Sebagai contoh tuan-tuan, kita balik ke rumah mak mentua kita, waktu balik itulah kita jadi imam, solat jadi imam, solat maghrib lalu jadi imam, baca sedap macam imam di Mesir. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi dalam hati itu nak tunjuk kepada mak mentua, bukan kerana Allah Azza wa Jalla. Dia baca sedap itu bukan lillahi ta'ala. Itulah dinamakan sebagai riya. Maka riya itu amalan ibadah yang kita lakukan seperti salat tadi, yang mana kalau melakukan ibadah tersebut sepatutnya dapat pahala, tetapi oleh kerana ada riya, maka pahala itu dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Rasulullah menyatakan riya ini adalah syirik kecil. Seperti mana syirik besar, syirkul akbar,
menyekutukan Allah, menyembah selain daripada Allah, itu adalah syirik yang besar yang terbatal iman dan Islam seseorang itu. Maka riya juga membatalkan pahala. Dia tak batalkan iman, dia membatalkan pahala. Dan tuan, penyakit riya ini datang kepada semua manusia. Jadi sebelum dia datang kepada kita, marilah sama-sama kita seperti majlis ilmu pada malam ini mengikhlaskan hati kita kerana Allah Azza wa Jalla semata-mata, bukan tujuan lain. Tujuan dia kerana Allah Ta'ala, mencari mardatillah, mencari keredaan Allah. Kemudian dinyatakan oleh Tuhan kita, di antara penyakit hati adalah dinamakan sebagai al-ujub. Ujub dalam perbuatan ketaatan pula. Jadi buat benda taat, buat ibadah, nak tunjuk-tunjuk kepada orang lain, itu dipanggil sebagai riya. Ini ujub. Dia buat perkara yang baik, artinya menganggap bahawa ibadah yang dia kerjakan adalah hasil dari usahanya, dan melupakan bahawa itu adalah kurniaan daripada Allah Azza wa Jalla. Ada orang rasa dia hebat dalam ibadah. Ini masalah itu, bukan masalah kecil, masalah besar. Ada orang rasa dia hebat sebagai seorang pendakwah. Dia rasa pula dia itu yang sendiri yang hebat. Dia lupa dan alpa itu adalah kurniaan daripada Allah. Tidak boleh. Tidak boleh kita lupa nikmat yang kita kecapi. Kerana amalan ibadah yang mampu kita lakukan adalah nikmat kurniaan daripada Allah. Kita tidak boleh lupa ini adalah pemberian daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena buang dua sifat ini. Dia penyakit hati, riya dan juga ujub. Dan yang ketiganya adalah syak pada kewujudan Allah Azza wa Jalla. Perkara ini dinamakan sebagai antara maksiat hati. Dalam hati kadang-kadang orang tertanya, Allah ini ada ke tak ada? Allah ini berjisim ke tidak? Allah ini berbentuk ke serupa dengan manusia, ke serupa dengan makhluk ke macam mana? Dia tertanya-tanya dalam hati dia. Kemudian jika dia bertanya-tanya dalam hati dia, lahir syak dan ragu-ragu pada kewujudan Allah, itu maksiat hati. Tetapi maksiat yang ini, syak dan ragu pada kewujudan Allah, ianya membawa kepada pembatalan dua kalimah syahadat. Yang tadi dia batal pahala saya, tapi kalau syak dan ragu kepada kewujudan Allah, maka batal dua kalimah syahadat. Jika mana kita dapati orang lain di luar sana yang mempunyai keraguan kepada Allah Azza wa Jalla, hendaklah kita bantu dia. Wajib bagi kita untuk bantu dia jika kita tahu. Jika dia tak yakin kepada kewujudan Allah, kita kena bantu dia. Ataupun kita tahu ada orang di sana, di luar sana, yang tidak mengenal akan Allah Azza wa Jalla. Dia tak kenal Allah. Dia kata Allah ini serupa dengan manusia, berkaki, bertangan, berjari, berwajah, bermuka dan sebagainya daripada sifat makhluk. Kita kena terangkan kepada dia, itu adalah akidah yang fasid. Dan sekiranya mereka israr maknanya meneruskan dalam fahaman akidah yang salah, kita perlu tahzir. Tahzir ini adalah amalan para anbiya dan juga para ulama. Tahzir berarti kita memberi peringatan kepada orang awam supaya jangan terpengaruh dengan ajaran tersebut, ajaran yang songsang itu, ajaran yang salah itu. Itu dinamakan tahzir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi peringatan kepada seorang sahabiah yang bernama Fatimah bintu Qais. Ada seorang sahabiah perempuan datang kepada Rasulullah, namanya Fatimah bintu Qais. Dia kata, ya Rasulullah, khatabani Muawiyah wa Abu Jahl. Wahai Rasulullah, aku nak tanya pandanganmu. Dua orang datang menghina aku, kata
Fatimah bintu Qais. Seorangnya bernama Abu Jahmin, sahabat namanya Abu Jahmin. Bukan Abu Syafiq, Abu Jahmin. Keduanya Muawiyah. Dua-dua datang meminang aku. Aku nak tengok yang mana satu, wahai Rasulullah. Tengok Rasulullah berkata mengenai kedua-duanya, di belakang kedua-duanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma Abu Jahmin fala yad'u 'asa 'an 'atiqihi." Abu Jahmin dia jenis orang yang tidak meletakkan kayu daripada bahunya. Maknanya jenis suka seorang lelaki yang gemar memukul wanita. Pukul sungguh lah. Pukul buatan. Amma Muawiyatun fasu'lukun la ma'lalah. Manakala Muawiyah pula adalah seorang yang jenis dia tidak ada harta, miskin. Dia tidak mampu memberi nafkah secukupnya kepada isteri. Rasulullah bercakap benda yang kurang sedap didengar oleh dua orang sahabat ini di belakang kedua orang sahabat ini. Ini dinamakan ghibah, ataupun dalam bahasa Melayu biasa kita sebut mengumpat yang diharuskan. Bercakap mengumpat yang diharuskan, berkata-kata tentang orang yang tidak ada di dalam majlis kita, tentang akan keburukannya, supaya jangan orang ikut. Itu dinamakan ghibah yang wajib. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata-kata perihal dua orang sahabat ini di belakang kedua-duanya untuk kebaikan Fatimah bintu Qais, maka tidak salah kalau kita sebut, tuan-tuan, malam ini kita beri peringatan, siapa yang mendengar supaya jangan terpengaruh dengan ajaran yang sesat. Ajaran itu tak ada di sini. Dekat Saudi itu, dekat Gombak itu, dekat mana? Tak ada di sini. Tidak salah untuk kita berkata-kata perihal mereka walaupun mereka tidak ada di sini. Itu tidak dinamakan sebagai ghibah yang diharuskan. Tetapi kebanyakan ghibah ini adalah diharamkan. Mengumpat, mengata orang suka-suka macam itu diharamkan. Jadi tuan-tuan, saya ambil kesempatan ini untuk beramal dengan firman Allah Azza wa Jalla, "Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika ad'aful iman." Firman Allah Ta'ala yang kita baca mula tadi, hendaklah ada dan wujud di kalangan kita ini kumpulan yang mengajak kepada kebaikan. Iaitu apa dia? Allah Ta'ala beritahu, ta'muruna bil ma'ruf, iaitu menyuruh ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di kalangan kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah diubah dengan tangannya. Maknanya kuasa di sini. Kalau tak boleh takwil tangan itu dengan makna kuasa. Kalau kita tahu maksiat ada di hadapan kita, kena bagi tangan je lah. Tangan di sini, mana kuasa dia, kuasa yang dia ada. Kalau dia tidak mampu, maka barulah dengan lidah. Kalau dia tidak mampu juga, maka dengan hati. Demikian sebenarnya apa yang difardukan oleh Allah Ta'ala kepada seseorang hamba itu ketika dia tidak mampu. Subhanallah. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi oleh kerana masyarakat umat Islam zaman kini menghadapi pelbagai cabaran, berpunca daripada kita leka, kita lupa, kita alpa tentang serangan dipanggil sebagai ghazwu fikri, iaitu serangan pemikiran. Kita lupa di sana serangan peperangan bukan hanya berlaku dengan silah, dengan senjata,
tetapi ianya juga berlaku dengan ideologi dan pemikiran yang dimasukkan kepada anak-anak muda kita, orang-orang awam kita, supaya ramai orang salah faham tentang Islam dan akhirnya menganggap bahawa Islam ini adalah agama irhabiyun, agama teroris, agama pengganas dan sebagainya. Berpunca daripada kita lupa serangan fikri ataupun ghazwu fikri itu wujud ke atas kita. Jadi tuan-tuan, di antara serangan yang cuba dilakukan oleh musuh-musuh Islam terhadap umat Islam adalah membawa fahaman-fahaman yang mubtadi', fahaman-fahaman baru, bid'ah, tidak selari dengan akidah Nabi SAW, tidak selari dengan akidah para ulama ahli sunnah wal jamaah di kalangan salafus salih yang sebenar dan juga khalafus salih. Ada pemikiran yang baru yang dilontarkan kepada kita. Kita yang tidak ada basic, kita yang tidak ada antivirus daripada ajaran yang songsam ini, dengan hanya kita membuka internet, kita tarik di Google, kita tanya Pak Google apa-apa ilmu atau apa hukum akal. Sekarang ni mufti yang paling besar adalah Pak Google. Pak Google mufti yang paling besar sekarang. Ada masalah tanya dia, orang tak rujuklah seperti mana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Mereka tanya siapa yang lebih mengetahui di kalangan mereka, ataupun bertanya terus kepada Rasulullah SAW. Belajar, talaqi, baca kitab macam ini. Orang dah hilang adat yang mulia, bahkan kewajipan ini mereka lupa. Ini adalah satu kewajipan bagi mereka. Akhirnya orang sibuk dengan berita sana, berita sini, kecoh sana, kecoh sini. Ilmu agama sedikit demi sedikit diangkat oleh Allah Azza wa Jalla daripada kalangan masyarakat yang lupa dan apa itu. Okey, di antara ideologi kita yang membawa fahaman yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah adalah yang boleh kita baca dalam senarai hujah ahli sunnah wal jamaah. Ada bawah senarai hujah ahli sunnah wal jamaah ke atas penyelewengan ajaran golongan yang dinamakan sebagai golongan Al-Wahhab. Kita buka pada muka surat ataupun pada nombor 23. Kalau yang ada pada kitab Senarai Hujah Ahli Sunnah wal Jamaah, dinyatakan pada tajuk berkaitan dengan bertawassul dengan wali-wali dan para salihin menjadi amalan kebiasaan di kalangan umat Islam sejak dahulu kala lagi, dan amalan ini adalah diharuskan oleh Islam, iaitu bertawassul dengan Nabi, dengan Rasul, ataupun dengan wali-wali Allah, ataupun bertawassul dengan orang-orang yang saleh. Hukumnya di sini dalam kitab ini dia membezakan antara ahli sunnah wal jamaah dengan fahaman al-wahhabiyah. Dia menyebutkan bahawa pandangan ahli sunnah wal jamaah adalah dibolehkan umat Islam berdoa dengan doa ini. Doa yang berbunyi, Allahumma bijahi awliyaika wa anbiyaika farrij karbi. Yang bermaksud, ya Allah, demi kemuliaan wali-wali dan juga para anbiya-Mu, maka hilangkanlah duka citaku. Doa ini, kalau kita tengok, kita tak minta dengan wali pun. Kita bukan minta dengan wali, kita minta dengan siapa? Kita minta dengan Allah Azza wa Jalla, dengan Tuhan kita. Kita sebut Allahumma, tetapi kita jadikan pertengkaraan wasilah, iaitu dengan menyebut nama orang-orang yang mulia seperti para anbiya,
para rasul, para wali, orang-orang yang saleh. Supaya Allah Ta'ala, minta pada Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala memakbulkan permintaan kita. Jadi kita minta pada siapa, tuan-tuan? Pada Allah Azza wa Jalla. Kita tak minta dengan wali, Nabi. Kalau kita minta, kita minta dengan wali. Wali ada di hadapan kita, bertemu dengan wali Allah. Kita minta dengan dia. Tok Syekh, tolong bagikan saya air. Salah orang minta balik. Sama kita pun tak salah. Minta tolong. Tuan-tuan bawa kereta, kaya pancit. Minta tolong rumah sebelah, jiran sebelah, ataupun kedai sebelah. Tolong baiki tayar saya pancit. Minta tolong, salah? Tak salah. Ini kita minta tolong dengan Allah Ta'ala. Memperantarakan wali, Nabi, orang-orang yang saleh. Jadi ulama ahli sunnah wal jamaah menyatakan boleh, harus bertawassul. Dalilnya secara umum, tawassul seperti ini tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah melarang untuk seseorang itu bertawassul dengan para wali ataupun dengan para nabi. Bahkan ada hadis yang sahih yang disahihkan oleh Imam Tabarani. Imam Tabarani diriwayatkan satu hadis, tuan-tuan, ada satu kisah. Seorang sahabat yang buta, sahabat Nabi yang buta ada dia kematian anak. Jadi tidak ada siapa yang bantu dia. Dia pun pergi mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Rasulullah, buatlah sesuatu kepada aku. Aku ni dah tak ada siapa dah bantu aku. Jadi Rasulullah kata, in syi'ta sabarta. Kalau boleh kamu sabar dulu lah. Sabar dulu. Dia kata, ya Rasulullah, anak aku meninggal dunia dalam peperangan. Anak dia mati. Tidak ada siapa yang boleh membantu. Bantu aku masukkan aku dalam bilik air untuk berwudu, menunaikan ibadah. Tidak ada siapa. Jadi buatlah sesuatu kepada aku. Ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya pergi ke masjid, pergi ke tempat ibadah, kemudian ambil air wudu, ambil air sembahyang, dan kemudian salatlah 2 rakaat. Iti midha'ata fatawadda thumma salli rak'atan. Kamu pergi ambil air sembahyang, kemudian salat 2 rakaat, dah habis salat tu pergi salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Baca doa ni, Rasulullah ajar. Doa ni siapa ajar, tuan-tuan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia bunyi doa ni? Doa ini yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika wa atawajjahu ilaika binabiyyikal amin nabiyyur rahmah ya Muhammad. Siapa ada seruan lagi? Ya Muhammad, inni atawassalu bika ila rabbi lituqda li hajati fasami hajataka. Yang bermaksud, ya Allah, ya Tuhanku, aku bertawassul kepadamu dengan nabimu, nabi yang rahmah, yaitu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya mu ya Allah memakbulkan permintaan aku ini. Doa ini bukan diajar oleh Tok Mufti, bukan diajar oleh Tok Syekh, bukan diajar oleh Ustaz, tetapi pada mulanya diajar oleh insan yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla ke atasnya wahyu. Dia sendiri mengajar doa tawassul. Ada perkataan tawassul sini. Bahkan, Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika binabiyyika. Tawassul dengan Nabi Muhammad. Kemudian diajar pun oleh Nabi supaya menyeru nama Nabi, ya Muhammad. Tuan-tuan, fahaman yang sungsang ni, fahaman Al-Wahabiyah, mereka ini bila mana dengar orang Islam menyebut ataupun menyeru ya Muhammad, ya Abdul Qadir, ya Imam Rifai, ya Syekh Fulan dan Syekh Fulan,
maka dihukum orang yang menyeru nama Nabi itu sebagai kafir, sebagai musyrik. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri yang mengajar doa yang menyebut nama Nabi, Ya Muhammad, dalam arti kata bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita kata tawassul itu harus boleh. Kita tengok pandangan fahaman Al-Wahabiyah berkata, Wahabi berkata tawassul dengan kemuliaan mereka, iaitu orang-orang yang saleh dan para nabi ini adalah syirik dan boleh mengeluarkan mereka dari Islam dan berkekalan mereka dalam neraka. Macam neraka itu dia yang punya. Macam neraka itu dia yang punya. Kita boleh lihat dalam kitab tokoh fahaman Wahabi yang berjudul Aqidatul Mu'min karangan Abu Bakar Al-Jazairi, pemimpin fahaman Al-Wahabiyah, muka surat 144. Tuan-tuan, apabila kita mengkaji fahaman ini, rupa-rupanya fahaman ini menghidupkan 3 perkara, iaitu 3 T, Trinity. Fahaman ini pertama sekali menghidupkan ideologi takfir, iaitu menghukum kafir kepada ulama-ulama Islam. Takfir, habis semua kafir. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani pensyarah Sahih Al-Bukhari pun dihukum kafir oleh fahaman Wahabi. Imam Nawawi yang mensyarah Sahih Muslim yang terkenal pun dihukum kafir. Ulama-ulama Islam yang lain pun dihukum kafir. Orang awam macam kita ni yang lekeh-lekeh lagilah dihukum kafir. Fahaman ini bahaya, tuan-tuan. Dia dah masuk ke dalam tanah air kita ni. Cukup lama dia bertapak. Sedap dan enak dia makan nikmat-nikmat di tanah air kita sambil mengkafirkan umat Islam. Subhanallah. Keduanya, mereka menghidupkan fahaman yang bermula dengan T juga, iaitu tashbih. Tashbih maknanya menyamakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk. Dia kata Allah ini bentuknya serupa manusia. Allah ini ada tangan dengan makna anggota. Allah ada jari, Allah ada kaki, kaki sebelah Allah masuk dalam neraka. Nah, tidak. Rupa-rupanya di sisi fahaman Wahabi, kaki Allah masuk neraka. Kita katakan Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat berkaki. Tidak ada pun Nabi kata Allah Ta'ala muttasifun bil qadam. Tidak ada. Di sini kita kaji. Dan yang ketiga, T yang ketiganya adalah yang dipanggil sebagai tabdi'. Mereka ini, fahaman Wahabi, gemar sangat mentabdi'kan orang, menghukum bid'ah umat Islam, ulama Islam, amalan-amalan umat Islam yang ada dalil hujah yang sahih yang boleh diterima, seperti Maulidun Nabi SAW, seperti beramal, memperbanyakkan amalan pada bulan Syaban. Dia katakan ini bid'ah, sesat, masuk neraka. Cepat sangat menghukum 3 T. Kalau tuan-tuan ditanya siapa Wahabi, mereka beramal dengan 3 T ini: takfir, tashbih dan juga tabdi'. Menghukum kafir ulama dan umat Islam, menyamakan Allah dengan makhluk, dan juga menghukum bid'ah ke atas amalan umat Islam. Macam mana kita tahu benda itu? Berdasarkan kajian. Berdasarkan kajian. Kita buka, kita khatamkan kitab mereka. Kita baca daripada kulit ke kulit. Kita tanya mereka sendiri, bagaimana pandangan kamu tentang akidah? Dan kita dapati memang natijahnya itu adalah tiga trinity. Pertama sekali, tuan-tuan, saya nak tunjuk di sini. Dalam kitab tokoh mereka yang berjudul Fathul Majid, Syarh Kitab Tauhid, yang ditulis oleh cucu kepada pengasas ajaran Wahabi ini, yang bernama Abdul Rahman bin Hasan Al-Shaykh, dan kitab ini telah